ayat wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan menghampiri sembahyang ketika mabuk. Jauh lagi dengan sembahyang boleh minum arak. Ayat ini dinasahkan oleh firman Allah Ta'ala yang diturunkan kemudian, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, anak-anak panah yang digunakan untuk melihat nasib, itu semua adalah keji dari amalan syaitan. Jauhkanlah dia supaya kamu mendapat kejayaan. Ayat ini menasahkan ayat yang mengatakan belum sembahyang boleh minum arak. Tak boleh dipakai lagi. Bacaan saja hukumnya dinasahkan. Ada ulama mengatakan ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ini dinasahkan dengan ayat perang. Ini tak betul. Pendapat yang asahnya tak betul. Walaupun ada kitab tafsir mengatakan dinasahkan, kerana di sana ada hadis-hadis yang menyatakan orang yang bukan Islam boleh duduk di bawah kerajaan Islam, tak boleh paksa dia masuk Islam. Dia boleh jadi rakyat, dilayan dengan adil sehingga dia melihat kebaikan Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Dipujuk bukan dipaksa. Ini makna la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sesungguhnya nyata terang petunjuk dengan kesesatan. Terang dan nyata. Dan dihuraikan lagi, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Maka sesiapa yang mengkufurkan, yang tidak percaya, yang menolak taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan simpulan tali yang teguh dan kuat, yang tidak terungkai sekali-kali. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Iaitulah la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan, mengkufurkan taghut. Illallah, mengisbatkan Allah sahaja, beriman kepada Allah. Itu maknanya. Iman seseorang itu mesti disimpul. Kalau tak disimpul maka tidak kuat. Imannya terlucut. Macam tali mesti disimpul di hujung dia. Dia mati hujung. Kalau tak mati, maka terbuka tali itu. Ikat apa-apa pun mesti disimpul. Dibandingkan iman macam ikatan yang mesti disimpul. Menyimpul iman itu ialah dengan mengkufurkan taghut, menolak taghut. Apa makna taghut? Taghut daripada perkataan tagha, yatgha, dengan makna melampaui batas. Taghi, yang melampaui batas. Taghut sirah mubalaghah dalam bahasa Arab, yang sangat melampaui batas. Yang dimasukkan di sini ialah batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya batas-batas ketuhanan Allah Ta'ala. Ketuhanan pada zat Allah Ta'ala. Ketuhanan pada sifat Allah Ta'ala. Ketuhanan pada nama-nama Allah Ta'ala. Termasuklah ketuhanan pada hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis dan syaitan adalah taghut. Iblis dan syaitan adalah taghut. Karena iblis dan syaitan ini mengingkari dalam semua perkara yang berkait dengan ketuhanan Allah Ta'ala. Ahli-ahli nujum yang mengetahui perkara yang gaib mengikut dakwaannya. Ahli nujum dia meramalkan masa depan dia. Duduk congok, tengok nasib orang. Nasib dia sendiri pun tak tahu. Tengok nasib orang. Nasibmu macam mana? Tak tahu. Dia demam tak esok. Tak tahu dia. Tengok nasib orang. Mengetahui perkara yang akan datang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkara yang akan datang, itu diberitahu oleh Allah Taala. Allah Taala beritahu ke Nabi, maka Nabi beritahu akan berlaku perkara yang akan datang bagian-bagian. Berlaku sungguh. Yahudi balik semula ke Palestin, balik sungguh.
Akan berlaku macam-macam perkara di akhir zaman. Berlaku sungguh. Itu diberitahu oleh Allah Ta'ala. Ini dia bukan Rasul. Orang biasa pembohong. Dia mengaku tahu perkara yang akan datang. Ini termasuk taghut. Di antaranya manusia yang mengaku dia ada kuasa macam Tuhan. Fir'aun adalah taghut. Termasuk taghut ialah semua pemerintah dan kerajaan yang mengadakan hukum hakam sendiri dalam perkara yang tak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dihuraikan oleh ulama-ulama tafsir dalam kitab tafsir. Ulama salaf dan khalaf. Di antaranya ialah mereka yang mengadakan hukum hakam sendiri. Hukum Allah Ta'ala sudah ada dalam perkara halal dan haram, dalam perkara jinayah dan lain-lain. Dia tak percaya dengan hukum Allah Ta'ala. Dia buat hukum sendiri. Seolah-olah dia nak tunjuk dia cerdik pada Allah Ta'ala. Dia pandai pada Allah Ta'ala. Maka ini taghut yang mesti diingkar. Kalau tidak, maka iman kita tak disimpulkan. Bila tak disimpul, makna terlucuk lah. Terlucuk imannya. Orang terik beru cabut selalu. Mesti mengkufurkan taghut, menolak taghut dan beriman kepada Allah. Ini maknanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang bersifat ketuhanan, melainkan Allah sahaja. Yang lain hendaklah ditolak. Sama ada jin, patung, berhala, manusia, apa saja hendaklah ditolak. Sama ada yang bersifat individu, orang seorang yang memerintah secara diktator, ataupun kumpulan manusia yang memerintah. Dia atas nama apa saja, dia atas nama teokrasi. Seperti yang berlaku di negara barat. Pemerintahan teokrasi. Padri-padri, ahli-ahli agama yang mendakwa mereka berhak dalam perkara agama, sehingga pindah agama Allah Ta'ala. Semayang hak rokok sujud, dia ubah semayang jadi nyanyi. Ada muzik semayang. Tuhan kata arak haram, dia minum arak di gereja. Boleh halal arak. Begitulah seterusnya. Teokrasi iaitulah golongan ahli agama yang mendakwa dia boleh buat hukum bagi pihak Allah Ta'ala. Boleh mengampunkan dosa. Ini termasuk dalam taghut juga. Ataupun di atas nama demokrasi barat. Demokrasi barat. Meluruskan undang-undang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, pakai akad tangan. Judi itu haram. Bila judi itu haram, maka lesen judi juga haram. Itu lesen lain, lesen khetah je. Betul lah khetah. Sebab khetah dia tu boleh berjudi. Lesen dia, dakwah dia, tukang akad tangan dia, tukang setuju dengan tukang akad tangan tu, semua sekali akan memikul perkara ini. Perkara yang Allah Ta'ala haramkan, pakai suara majoriti setuju. Judi dibenarkan, tengok bilang-bilang banyak orang setuju, maka boleh dia benar judi. Islam tidak mengizinkan, walaupun Islam menerima demokrasi. Demokrasi boleh dipakai oleh Islam, tapi bukan semua. Bukan semua dipakai oleh Islam. Ada pahaman demokrasi yang ditolak, yang itulah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini tolak oleh Islam. Macam mana? Macam mana? Ada juga demokrasi Britain ditolak oleh Amerika. Demokrasi Amerika ditolak oleh Britain. Ada juga. Sebagai contoh, Britain, demokrasi pilihan raya dia mengikut jumlah undi. Walaupun satu undi lebih, maka dia jadi wakil bagi pihak satu undi yang lebih itu. Amerika kata tak boleh begitu, mengikut peratus. Kerana yang menang satu undi, yang kalah satu undi ni jumlah dia besar, dia juga mewakili, maka dikira peratusnya. Amerika kata demokrasi Britain tak betul. Britain kata demokrasi Amerika tak betul. Komunis kata dia pun demokrasi juga, mendapat suara rakyat. Tiba-tiba giliran kita orang Islam, kita nak pakai hukum dia, tak boleh pakai demokrasi, hukum Allah Ta'ala. Dia kata berlawan dengan demokrasi.
Giliran dia tak apa, giliran kita tak boleh. Ini kena faham boleh. Islam boleh menerima apa yang baik daripada mana sekalipun yang tak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan hadis. Kita boleh terima. Nak pergi Mekah dengan kapal terbang, itu merupakan perkara perkembangan masa. Bukan makna oleh kerana Nabi pergi Mekah dengan unta, kita dengan unta juga. Pakai berenang ke laut naik unta semacam. Tak boleh. Mesti melihat keadaan-keadaan dia. Keadaan yang berubah. Termasuklah demokrasi. Zaman dulu di negara Athens, demokrasi purba. Demokrasi zaman dulu. Pakai panggil rakyat, orang-orang lelaki yang gagah, yang kuat saja dipanggil, berhimpun dalam stadium. Maka diadakan pungutan suara secara akad tangan. Ini demokrasi zaman dulu. Demokrasi sekarang mengikut perhitungan pilihan raya dengan menghantar wakil bagi pihak orang ramai. Itu demokrasi sekarang. Dalam Islam kita ada syura, iaitulah permesyuaratan. Permesyuaratan boleh menerima cara baik yang dilakukan oleh demokrasi. Yang baik kita terima, yang jahat kita tolak. Itu tidak menjadi salah. Apa yang dikatakan taghut ialah agak haram, zina haram. Dia pakai akad tangan boleh beri lesen zina. Ini tak boleh. Jadi taghutlah kalau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal.